Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini kita akan ulang kaji tajuk bab 9, differentiation, iaitu pembezaan. Okay, differentiation ni kita tengok dia punya huruf dia adalah D. So, saya akan terangkan apa 5 elemen dalam D ni, 5. Okay, kita ada 5D. Biasa kita dengar 4D, 3D kan. Okay, saya ada 5D untuk differentiation, iaitu depan, darab, dolak, dan yang sekali adalah decrease. Okay, so pembezaan ni sebenarnya proses decrease lah, menurunkan kuasa X. Okay, contoh kita ada soalan Y sama dengan 6X kuasa 3 tambah 3X kuasa 2 tolak 2X tambah 11. Okay, sekarang kita kena bawa ke depan darab dolak tu semua dipengaruhi oleh kuasa X tu lah. Kita ada kuasa 3. Okay, contoh 3 kita akan bawa ke depan dengan 6 jadi darab. So 6 darab 3 ialah 18. Okay, sekarang X. Okay, power X tu adalah 3. So, 3 kena tolak dengan 1. Sebab dia dolak. Okay, so 3 tolak 1, 2. Okay. So, next kita ada 2. Darab dengan 3 jadi 6. So, X daripada 2 jadi tolak 1, dia jadi 1. Okay, 1 tak payah tulis. Okay, seterusnya kita ada X kuasa 1. Okay, bila X kuasa 1, kita bawa ke depan, dijarab dengan negatif 2. So, dia akan jadi negatif 2. Power X tu 1. So, 1 tolak 1, kosong. Bila 1 tolak 1, kosong, kita tinggal kat sini X kuasa 0. Yang mana X kuasa 0 adalah 1. So, negatif 2 darab dengan 1 ni adalah negatif 2. So, tak payah tulis. Okay. Dan yang terakhir, kita ada 11. Tak ada X kan? So, dekat sini lah kita akan buat de. Siapa yang tak ada X ni, kita buat de je. Okay. So, dah siap. Okay, sekarang kita check apakah kesimpulan dia. Kita dapat tengok kat sini. Kita ada 3. Bila differentiate menjadi 2. Kita ada 2. Lepas differentiate jadi X. Daripada X sahaja, differentiate terus. X ni tak ada. So, bila tak ada X, nak differentiate, teruslah tak nampak apa-apa tu. Macam tu. So, dia turunkan power X. Okay, seterusnya kita akan belajar cara menulis differentiation untuk first order dengan second order. Okay, untuk first order, dia adalah Y. Macam soalan tadi lah, kita ada Y. Lepas tu kita differentiatekan jadi dy dx. So, selepas tu second order. Cara tulis dia adalah D kuasa 2. Y per dx kuasa 2. Okay, cuba kita sambung kat sini. Okay, apakah jawapan untuk D kuasa 2Y per dx kuasa 2. Okay, dekat sini kita akan bawa lagi 2. Bawa juga ke depan, proses yang sama. Cuma next step lah. Okay, so 18 darab 2, 36. So, 36. Daripada 2 jadi 36X sahaja. Okay, kat sini 6X. Kita akan baca dia punya perkali saja. So, dia tambah 6. Siap. Okay, dia akan turunkan power X tu untuk step yang kedua. Okay, seterusnya, kalau kita ada Fx, so differentiate jadi F tanda X dan F tanda-tanda, 2 kali tanda untuk second order. Okay, begitu juga kalau kita ada Ft. Okay, bila Ft ni, dia akan jadi, contoh kita ada F T, contoh sama dengan 3X kuasa 2. Okay, so F tanda T, 3X pula, salah. Okay, kita ada Ft, dalam dia cerita pasal T lah. So, T. Macam tadi, Fx, cerita pasal X. Kita ada Fx sama dengan, contoh 3X kuasa 2. Kalau Ft, dalam dia cerita pasal 3T lah. Contoh 3T kuasa 2. So, kita F tanda F prime T. So, dia jadi 3 darab 2, 6. So, 6 T. Okay, lepas tu buat lagi F prime prime T. So, differentiate lagi. Dia jadi 6. Macam tu. Dia turunkan power T lah pula. Kalau X, dia turunkan power X. Ikutlah. Kita nak differentiate tak ada apa. Okay, begitu juga kita ada area. Contoh area kita adalah X kuasa 3. Okay, so kita nak buat first order. dA per dx. So, dia jadi 3 bawa depan. So, 3X kuasa 2. Okay, buat lagi 3
kuasa 2A per dx kuasa 2. So, jadi 3 darab 2, 6. So, 6x. Macam tu. Okay, begitu juga V. Apa-apa rumus, apa-apa equation kita boleh buat differentiate dah. Tapi kita tengoklah kita nak differentiate terhadap apa. Adakah terhadap X, terhadap H, terhadap R. Sama je. Okay, seterusnya kita akan tengok contoh soalan. Macam mana kalau kita punya differentiate ni X kuasa 1. Okay. So, first kali kita kena pastikan untuk buat differentiate, kita kena pastikan kita punya X ni berada pada bahagian atas lah. Macam ni, dia duduk dekat atas. Macam ni dia tak ada pecahan lah. Tapi kalau dia ada dekat bawah, kita akan bawa dia naik atas. Okay, sekarang kalau Y sama dengan X, so kat sini 1. So, kalau dia X saja, lepas tu kita nak differentiatekan dia, dia akan tinggal dia punya pemalar saja. Pekali dia saja. So, kat sini, angka kat depan ni 1 kan. So, tinggal 1 saja. Okay, kalau 6x, differentiate jadi 6. Kalau negatif 3x, differentiate negatif 3. Kalau 1 per 5x, differentiate 1 per 5. 3 per 4x, 3 per 4. Negatif 2 per 7. Darab X. So, negatif, tinggal negatif 2 per 7. Okay, macam mana pula kalau 1 per X? Okay, first, X ni kita kena bawa naik atas. So, X negatif 1. Okay, sekarang kita nak bawa dia darab depan. Okay, so negatif 1 akan darab dengan depan. Depan ni nombor dia 1 kan. So, negatif 1 darab 1. Negatif 1. Okay, ni sekarang kita buat differentiate ni sebab saya dah buat depan. Okay, so kita akan tolakkan 1. So, negatif 1 tolak 1. Dia jadi negatif. X tu, X lah. Kita kena fokus dekat apa yang kita nak tolak tu. Power untuk power X. So, X tu kita tulis dulu X. So, negatif 1 tolak 1, negatif 2. Okay, seterusnya kita akan kembalikan dia di bawah. So, jawapan dia adalah negatif 1 per X kuasa 2. Oh, comel kan? Okay, next. Kalau kita ada 1 per 5, kita nak differentiate. Tapi tak ada X. So, jawapan dia ialah kosong. Tak ada jawapan. Okay, so yang ni pun tak ada X. Negatif 10. So, jawapan dia kosong. So, kalau 2 per X. Okay, kita buat cara macam tadi. Okay, dekat sini, apa yang kita nak buat ialah kita bawa X tu naik atas. 2 memang dekat atas. So, 2 ada kawan dengan X. Negatif 1. X kuasa negatif 1. So, kita akan buat differentiatekan dia. So, negatif 1 bawa ke depan darab. So, negatif. Jadi, negatif 2. So, negatif 2. So, X kita negatif 1 tolak 1. Jadi, X kuasa negatif 2. Okay, so kita kembalikan dia. Jawapan dia ialah negatif 2 per X kuasa 2. X yang negatif tadi kita buat turun bawah. Jadi, X kuasa 2. Okay, macam mana pula kalau kita ada negatif 4X. 4 per X. Okay, so first kita kena bawa naik atas dulu. Okay, so dia akan jadi negatif 4. X tu kita bawa naik jadi X negatif 1. Okay, kita nak buat differentiate. So, negatif 1 darab dengan negatif 4. Dia akan darab dia punya perkali kat depan tu. So, negatif nepo. So, dapat 4. Okay, so dapat 4. So, dapat 4. Okay, so X kita dia akan jadi negatif 1 tolak 1. Jadi negatif 2. So, kita kembalikan dia. So, 4 per X kuasa 2. Macam tu. Okay, macam mana pula kalau kita ada X kuasa 2. Okay, so X kuasa 2 kat sini. Berapakah nombor di depannya? Ialah 1 kan? Okay, so 2 akan darab dengan 1. So, jawapan dia 2. So, kuasa 2 tolak 1, 1. So, jawapan dia 2x. Macam tu. Kalau 6x kuasa 2, so 2 bawa depan. So, 12x.
Okay, bagus. Okay, next kita ada 2. Buat depan negatif 3, negatif 6x. Okay, kalau macam ni. Okay, kalau ada pecahan, kita nak buat proses darab, dia akan duduk dekat atas. So, kita akan fokus ke atas ni. Okay, sekarang 2, bawa ke depan jadi darab. So, dia jadi 2/5. Okay, so x kuasa 2 tinggal x. Okay, so 3/4. 2 nak darab dengan 3/4. So, 2 akan darab dengan 3. So, jadi 6/4 x. Okay, 6/4 kita boleh kecilkan. 6 bahagi 2, 3. 4 bahagi 3, 2. So, jawapan dia 3/2x. Okay, kalau dia negatif 2/7x kuasa 2. So, 2 akan darab dengan depan. So, jadi negatif 4/7x. Okay, macam mana pula kalau x kuasa 2 tu dekat bawah? Kita kena bawa dia naik atas. Okay, sebelum buat differentiate tu, kita kena bawa dia naik atas dulu. So, jadi x negatif 2. So, negatif 2 ni, kita akan darab ke depan. So, darab dengan 1. Kita akan dapat negatif 2. Okay, lepas tu x. Okay, negatif 2 tolak 1. Jadi negatif 3. Okay, kembalikan kuasa x ke bawah supaya dia jadi positif. So, negatif 2 per x kuasa 3. Okay, next. Kita ada 5/x kuasa 2. Okay. Sekarang x kuasa 2 di bawah. So, kita akan bawa dia naik atas. So, dia jadi 5x kuasa negatif 2. So, negatif 2 darab dengan 5. So, dapat berapa? Negatif 10x. Okay, so negatif 2 tolak 1, negatif 3. So, kembalikan negatif 10 per x kuasa 3. 3. Okay, kalau kita ada negatif 2 per 3 x kuasa 2. Okay, 3 kat bawah ni kita jangan buat naik. Kita kisahkan pasal x. So, x tu yang kena bawa naik atas. So, sekarang 3 kat bawah tu stay. So, jadi macam mana? Kita akan jadi negatif 2/3. X tu yang bawa naik atas. So, power x tu yang akan dinegatifkan. So, negatif 2. Macam tu. Okay, sekarang buat differentiate macam biasa. So, kita ada negatif 2 darab dengan negatif 2/3. So, nepo. So, dia jadi 4. 2 darab 2, 4. So, 4/3. X kuasa negatif 2 tolak 1. So, negatif 3. Okay, kita kembali balik ke bawah. So, 4/3. X kuasa 3. Macam tu. Okay, next. Kita ada 3/7. X kuasa 2. So, X kuasa 2 buat ni atas. So, 7 tu stay ya. So, 3/7. X ni atas negatif 2. So, negatif 2 darab dengan 3/7. 3 darab 2, 6. So, kita dapat negatif 6/7. X negatif 2 jadi negatif 3. Tolak 1 So, jawapannya ialah kita kembalikan ke bawah negatif 6/7 X kuasa 3. Macam tu. Okay, hati-hati bila kuasa negatif, dia nak tolak 1, dia akan jadi macam, dia kena hati-hatilah. So, negatif 2 tolak 1 tu jadi negatif 3. So, negatif 3 buat turun bawah 3. Okay, sekarang kita tengok macam mana pula kalau dia kuasa negatif 2. Okay, negatif 2. Okay, buat macam biasa. Sama je. So, negatif 2 bawa ke depan. Dia jadi darab dengan 1. Jadi negatif 2. So, X. Negatif 2 tolak 1 jadi negatif 3. Okay, kita jadikan dia positif. So, negatif 2 per X kuasa 3. Macam tu. Okay, seterusnya. Negatif 2 darab dengan 6. So, dia jadi
negatif 12. So, X negatif 2 tolak 1, negatif 3. Kembalikan di bawah. So, negatif 12 per X kuasa 3. Okay, macam ni kalau dia negatif. Okay, so ne darab ne po. So, dapat 6. Okay, 6 tu. X kita negatif 2. So, jadi negatif 3. So, kembalikan. Turunkan dia ke bawah supaya dia jadi positif. Macam tu. Okay, kalau pecahan 1/5. Kita ada kuasa negatif 2. So, bawa ke depan. So, po ne. So, jawapan dia negatif 2. Bila darab ni fokus ke atas ya. So, 1 darab dengan 2. Negatif 2/5. So, X negatif 3. So, kita kembalikan dia ke bawah. So, negatif 2/5 X kuasa 3. Okay, seterusnya kita ada negatif 2 darab dengan 3/4. So, 3 darab 2, 6. So, negatif 6/4 X kuasa negatif 3. So, kecilkan. 6 dengan 4 ni kita kena kecilkan. 6 bahagi 2, 3. 4 bahagi. So, jadi 3/2. So, sama dengan negatif 3/2. X bawa turun. Kuasa 3. Okay, seterusnya. Negatif 2 darab dengan negatif 7/2. So, ne po. So, 2 darab 2, 4. So, 4/7. X kuasa negatif 3. So, sama dengan 4/7. X kuasa 3. Okay. Macam mana pula kalau dia dekat bawah? Kuasa negatif. Bawa naik. Okay. Bila bawa naik, dia jadi positif. X kuasa 2. So, buat macam biasa. 2 bawa depan. 2. X. Okay. Next, kita bawa ni atas. So, 5. X kuasa 2. So, 2 darab 5. 10. X. Okay, bawa naik dulu. Negatif 2. 3 jangan bawa naik. Bawa X saja yang kita ambil kisar sekarang. X saja. So, X kuasa 2. So, 2 darab negatif 2. Negatif 4/3. X kuasa 2. Kalau dia dah positif, tak payah bawa turun balik kan. Okay, so macam ni kita buat ni atas dulu. Dia bila buat ni atas ni, dia masih lagi Y. So, tulis dekat sebelah dia je lah. Lepas kita bawa depan darab tolak tu, baru dia proses dy dx dan kita akan tulis di sebelah dy dx. So, kat sini 3/7 X kuasa 2. So, 2 darab dengan 3. 6/7 X. Okay. Salah lah sini. Okay, kat sini tadi 2 tolak 1 tinggal 2 lah. Sebab tu kena check balik. Okay, ni. So, kita tengok semua daripada X kuasa 2 tadi yang positif dia akan jadi X. Tapi kalau negatif 2 tolak 1 dia akan jadi kuasa 3 bila kita letak kat bawah. Okay, next. Kalau X kuasa 3. Okay, saya tunjuk beberapa je lah sebab dia sama konsep dia kan. Okay, so kalau X kuasa 3 ni, dia jadi 3 ni darab depan. So, jadi 3 daripada kuasa 3 jadi X kuasa 2. Okay, so 6 darab 3, 18 X kuasa 2. Yang ni negatif 6 X kuasa 2. Okay, saya buat je lah laju lah. So, jadi 3/5 X kuasa 2. Kat sini 3 darab 3. 9/4 X kuasa 2. So, ini negatif 6/7 X kuasa 2. So, ini kena buat ni atas dulu. So, X negatif 3. So, bawa depan jadi negatif 3. X tolak 1 jadi negatif 4. Okay, lepas tu kita buat turun balik. So, dia jadi negatif 3/X kuasa 4. Okay, yang ni buat ni atas. So, 5X kuasa negatif 3. So, jawapan dia negatif 15. X kuasa negatif 4. So, negatif 15/X kuasa 4. Okay, ni buat naik X saja. Negatif 2/3. X kuasa negatif 3. Nenepo 3 darab 2, 6. 6/3.
X kuasa negatif 4. So 6 bagi 3, 2 per X kuasa 4. Ini buat ni 2 per 7 X kuasa negatif 3. So negatif 6 per 7 X kuasa negatif 4. So negatif 6 per 7 X kuasa 4. Okay, ni saya tak payah tunjuk lah, sama je. Okay, sekarang kita tengok yang kritikal sekarang ialah kalau kita nak buat differentiate X tu dalam bentuk cert. Kuasa cert tu kita kena tahulah kuasa berapa kan. So X kuasa setengah. Okay, sekarang saya tukar supaya saya nampak kuasa dia berapa dan mudah untuk kita buat depan darab tu semualah. So kat sini jadi X sama dengan X kuasa setengah. Okay, lepas tu baru buat differentiate macam biasa. Baru nampak nombor dia kan. So 1 per 2 darab dengan 1. So jawapan dia 1 per 2 X. Okay, sekarang power dia 1 per 2. So kita nak tolak dengan 1. Kita kena tahu bahawa kalau setengah tambah setengah tu 1. So maknanya kalau setengah tolak 1 ada lagi negatif setengah. So dia akan jadi tolak 1 per 2. Okay, so bila kita kembalikan dia ke bawah, dia akan jadi 1 per 2. So negatif 1 per 2 bawa turun jadi 1 per 2. 1 per 2 tu adalah cert. So kita terus buat dalam bentuk cert X. Macam tu. So jawapan dia adalah 1 per 2 cert X. Okay. Ingat kat sini adalah X kuasa setengah. Okay, next kalau kita ada 6 cert X, so dia akan jadi macam mana? Akan jadi 6 X kuasa setengah. Okay, so setengah tu kita akan darab dengan 6. So jadi 6 darab 1 per 2 3. So 3 X. So tolak 1 negatif setengah. So dia kembali, kita balikan dia ke bawah. So dia jadi 3 per cert X. Okay, betul. Okay, kalau 7 per 4 cert X, so dia adalah 7 per 4 X kuasa setengah. So bawa ke depan, dia jadi setengah darab 7 per 4. Kalau setengah ni dia 1 per 2. 1 yang kat atas tu dia tak ada efek, yang bawah tu 2. So dia akan darab dengan 4. So jadi 7 per 8. So 7 per 8 X jadi negatif setengah. So 7 per 8 cert X. Okay, macam mana pula kalau cert X tu dekat bawah? Okay, so kalau cert X kat bawah dia jadi buat naik atas lah kan. So X kuasa negatif setengah. So dy dx kita sama dengan negatif setengah X. So negatif setengah tolak 1. Jadi negatif 3 per 2. Okay, so macam mana nak tulis jawapan dia? Okay, tadi saya dah buat depan darab dah. Cuma saya nak cantikkan dia sikit. Okay, sekarang jawapan dia adalah negatif 1. Nombor dekat atas 1 je. Lepas tu kat bawah ni kita ada 2. So kita tahu yang setengah ni akan bentuk cert. So kita tengok bawah ni setengah kan. So kat sini X kuasa 3. Bila kita bawa bawah jadi positif lah, kuasa 3. Okay, lepas tu kita letak cert. Macam tu. Okay, kalau negatif 1 per cert X, so jadi negatif X kuasa negatif setengah. So dy dx jadi negatif setengah darab negatif. So nenepo. So 1 per 2 X. So tolak negatif 1 per 2 tolak 1 negatif 3 per 2. So kat atas jawapan dia 1. So kita per kan ada 2. So kita ada X kuasa 3
setengah 1/2 ni kita set. Okay, macam mana pula kalau ada nombor dekat bawah? 1/3. Okay, tak apa, kita salin 1/3. So, X buat ni atas, X kuasa setengah. Okay, ingat bila kita darab, 1/2 nak darab dengan situ, 2 tu yang akan darab dengan bawah, 3 tu. So, dy dx jadi 1/6. X kuasa negatif tertinggal lah. So, negatif setengah tolak 1 negatif 3/2. So, kita kembalikan, 1 ada dekat atas, 1/6. Okay, so kita ada X kuasa 3. Lepas tu kita set. Okay, so kesimpulan dia dekat sini, kalau dia tak ada nombor kat bawah ni, dia tak ada apa nak darab kan. Ni bawah ni, yang sini tak ada nombor kan. So dia jadi 1/2 darab dengan sini tadi, dapatlah 2 kat bawah ni. Tapi kalau ada pecahan kat sini 3, so 2 yang tadi darab dengan 3, so kat bawah kita ada 6 macam ni. Okay, macam mana pula kalau 3/2 set X? So dia akan buat ni atas, jadi 3/2 X tu yang buat ni atas, X kuasa setengah, negatif setengah. So, negatif setengah darab 2, dia jadi dy dx sama dengan depan darab. So, negatif 3/4. X kuasa negatif 3/2. Okay, so kita salin balik. Okay, bukan nak buat differentiate lagi. Kita nak cantikkan dia. So, dia jadi negatif 3 dekat atas. Okay, ada 4 dekat bawah. So, ada X kuasa 3 set. Okay. Okay, kalau cuba kita buat kalau dia set 3. Macam mana nak buat? Set 3. Kalau set saja, kalau X, dia set saja, dia X kuasa 1/2. Kan? Tapi kalau dia ada set 3 kecil kat sini, so kat sini maksud dia X kuasa 1/3. So kalau kita nak buat Y sama dengan set 3X, so dia jadi X kuasa 1/3. Okay, ni dalam ini peringkat pertama ni, fahamkan kita kena letak keadaan yang kita nak differentiate tu dalam keadaan yang elok. Okay, supaya mudah untuk kita differentiate. Bila kita nak buat differentiate, baru kita tulis dy dx. Okay, sama dengan depan. So, dia nak darab depan. So, kita ada 1/3. So, dia jadi kat sini 1/3 X. So, 1/3 tolak dengan 1 lah. 1/3 tolak 1 dapat negatif 2/3. Okay, kita kembalikan dia ke bawah. Kita ada 1/3. So, X kat sini kuasa 2. Lepas tu, per 3 ni, dia punya set. Kalau power ada per ni, dia punya set tu lah. So, set 3 kecil ke bawah. Okay. So, macam ni pula kalau kita ada Y. Contohlah Y sama dengan set 3. Set X lah. Set X, set 3 per dengan 2. Okay, so macam ni kita punya dy dx. Okay, so kita comelkan dia. Dia adalah 1/2 X kuasa 1/3. So, kalau 1/3 bawa depan, jadi 1 depan darab. So, X kuasa apa tadi jadi? Negatif. Salah ni. Okay, memang positif lah. So, 1/3 tolak 1 adalah negatif 2/3. So, kita kembalikan ni ke bawah. 1/6 X kuasa 2 set 3. Macam tu.
Okay, sekarang itu tadi bentuk-bentuk basic macam mana nak buat differentiate. Bahawasanya kita nampak proses dia punya decrease tu macam mana. Okay, sekarang kita kena belajar ada 4 jenis. Sebenarnya ada 4 jenis differentiate yang pelbagai kerenah dia kan. Okay, contoh yang ni, sekiranya y sama dengan ax kuasa n ni yang kita buat tadi lah. Okay, so kita ada contoh y sama dengan 3x kuasa 5. Ni bentuk dia macam ni lah. A tu 3, n tu 5. So apakah yang akan berlaku apabila buat dy dx? Dia akan jadi n tadi darab dengan depan kan, n darab a. Ni lah n darab a. Lepas tu power dia tolak 1. So dah jawapan dy dx kita adalah 5 darab 3, 15. X tolak 1, 5 jadi tolak 1, 4. Macam ni. Okay, so apa beza latihan yang tadi dengan latihan yang sekarang? Latihan sekarang, kalau dia ada proses tambah tolak, kita akan pakai kaedah yang sama macam tadi lah. Okay, tambah tolak yang saya masukkan ialah macam ni lah. Dia ada 6x, lepas tu tolak 2. 4x kuasa 2 tambah 3x. Dia proses tambah tolak macam ni. Biasalah, bentuk biasa. Maksudnya kita settle satu-satu macam tadi lah. Okay, so kita tengok apakah jawapan dia. Okay, kalau kita ada 6x tolak 2. So, 6x. X tu ada 1 je kan. X kuasa 1 kan. So, kat sini dia tinggal 6 sajalah. So, yang negatif 2 buat de. Okay, yang ni kita ada 2 ada x. So, kita 2 darab dengan 4 jadi 8x tambah 3. Okay, seterusnya 3 darab dengan 4 12 x kuasa 2. Okay, ni tolak 6. Yang belakang tu buat de. Okay, next kita ada, okay, ni biasanya. So 2dx saya terletak dekat bawah. So saya tulis semula, saya naikkan ke atas. So jadi 2dx sama dengan 3 darab 3 9x kuasa 2. Okay, tambah dengan kita ada 2 darab dengan 3 per 2. Maknanya 3 tu kena darab 2. So jadi 6 per 2. 6 per 2 x kuasa, tak ada lah kuasa sebab daripada 3 jadi 2. Daripada kuasa 2 jadi 1 je ni. Tapi kita boleh simplifykan dia lagi. So jadi 9x kuasa 2 tambah 6 bagi 2 3x. Macam tu. Kita kena tunjukkan jawapan dalam bentuk termudah lah. Okay, kalau kita ada x tambah 5, yang ni dia kita kena buat kerja lebih sikit. Okay, so macam mana nak buat? Okay, kita kena rocketkan dia. So x darab x. Okay, ni sekarang bukan proses differentiate. Kita nak bagi dia comel dulu. So x kuasa 2. So x dengan negatif 2, negatif 2x. So bawah ni 5x. Okay, ponen 10. Ponen ni lah negatif 10. Okay, lagi kita kemaskan lagi. So x kuasa 2 tambah 3x tolak 10. Baru jadi bentuk yang kita tampak tadi lah. Bentuk tambah tolak. So kita selesaikan, dia jadi 2 ni bawa depan. So jadi 2x tambah 3. Kan senang je. Okay, next. Okay, sekarang kita tengok soalan. Kita tengok, lama ada x kat bawah lah. So, sekarang kita kena smartkan dia dulu. So 4x kuasa 3. Yang ni tak ada masalah sebab x dia dekat atas. Ini dekat belakang ni. So dia tolak x tu bawah ni atas jadi x kuasa negatif 1. Okay, sekarang kita akan buat differentiate. So dy per dx sama dengan 3 darab 4 12 x kuasa 2. Okay, 2 darab dengan setengah. 2 tu nanti jadi 2 per 2 kan. So jadi negatif x. Okay, so daripada x kuasa 2 dia jadi tolak 1. 1 je lah. So kat sini kita ada negatif 1 darab dengan negatif nenepo. So x, so negatif 1 tolak 1 negatif 2. Okay, kita kemaskan dia. Dia adalah 12 x kuasa 2 tolak
X tambah, kat sini tak ada nombor kan, ada nombor 1 lah ni. So 1 dekat atas, so per dengan X kuasa 2. Okay, next. Sekali lagi kita jumpa soalan yang macam ni. So kita kena cantikkan dia. So dia akan kembang jadi 2X kuasa 2 tolak 2X tambah X tolak 1. Okay, sekarang dia ada per X. Apa maksud dia? Maksud dia setiap ni, okay, saya simplify dia satu-satu lah. So 2X kuasa 2, negatif 2 tolak 1, negatif X tambah 1. Sekarang dia nak per X, so kita per X, per X, per X. Okay, so kat sini X kita boleh matikan, kuasa 2, so jadi 2X. Okay, ni mati, bukan mati kosong. X per X adalah tolak 1, tak ada lagi, tambah. Okay, ni kita buat ni atas, so X kuasa negatif 1. Okay, barulah kita buat differentiate. So kat sini dia jadi 2X dia jadi 2. Okay, ni buat de. Okay, ni negatif 1 bawa depan jadi negatif 1 X negatif 2. So dia jadi, comelkan dia, 2 tolak 1 per X kuasa 2. Okay, macam mana pula dalam bentuk ada set ni? Okay, terus kita tukar dalam bentuk yang kita nampak. Power dia adalah power setengah. So jadi 3 per 2 X kuasa setengah tambah 2 per X kuasa setengah kan. So kita buat ni atas, X kuasa negatif 1 per 2. Okay, so kita buat dy dx sama dengan, okay, kita ada setengah darab dengan 2. So 3 tak ada efek, so 2 darab 2 4, so 3 per 4 X. So setengah tolak dengan 1, negatif setengah. Okay, so kita ada tambah 2. So negatif setengah ni, salah. Okay, kita bulatkan kita punya power ni. So negatif setengah darab dengan 2, so dia akan jadi negatif 2 per 2. So kita kecilkan jadi negatif 1 lah kan. So X negatif setengah tolak 1, negatif 3 per 2. Okay, kita kemaskan dia lagi. Differentiate buat sekali je, jangan sambung-sambung lagi. Tak siap-siap ya. Okay, sekarang kita cantikkan dia. So 3 per 4. Okay, X kuasa setengah tu dekat atas, so bawa turun jadi positif, sebenarnya set X. Okay, tolak 1 per, okay, kat sini ada kuasa 3, so X kuasa 3 per 1 per 2 tu adalah set. Okay, dah siap. Okay, next kita ada, okay, kita tulis dalam keadaan yang kita nampak kuasa X tu. So ini tak ada masalah, kita salin. So tambah 4. Okay, set X tu adalah X kuasa setengah. Okay, lepas tu tolak dengan 5. Okay, so kita buat dy dx sama dengan, okay, 4 darab 2, 8. So X kuasa 4 tolak 1, 3 tambah setengah darab 4, maknanya dia jadi 4 per 2, 4 bagi 2, 2 X setengah tolak 1, negatif setengah. Okay, so 5 tu buat de. Okay, so kita comelkan dia. So 8X kuasa 3 tambah 2. Okay, set 1 per 2 tu dekat atas, so kita buat turun dan jadi set X. Betul tak? Okay, so kita tengok next. Okay, ada lagi. Okay, macam ni pula kalau dia bagi X darab dengan set X tolak 9. Okay, dekat sini kita boleh kembangkan dia. Okay, so kita salin dalam keadaan kita nampak power dia. So X darab dengan X kuasa setengah tolak 9. Okay, kat sini kita boleh kembangkan.
Okay, syarat nak kembang, dia mesti dekat sini, kuasa dalam kurungan dia mesti kuasa 1. So, kita boleh kembangkan dia. Okay, kalau yang first ni kita tak nampak set macam lambat sikit. Okay, so kat sini kita nampak kita akan darabkan X kuasa 1 dengan X kuasa setengah. Kalau darab, kuasa dia akan bertambah. So, dia jadi X kuasa 1 tambah 1 per 2, 3/2. Okay, so tolak dengan 9 darab X. 9X lah. Okay, so kita nak buat differentiate dy dx sama dengan, okay, kita ada 3/2 dekat situ. So 3/2 darab ke depan. So, jadi 3/2 X. Okay, so kuasa tu nak tolak dengan 1. So 3/2 tolak 1 adalah 1/2. Okay, so differentiatekan yang ni, kuasa 1 ni, so jadi dia punya nombor lah, so negatif 9. Okay, so kita cantikkan dia adalah 3. Okay, yang ni sebabkan dia positif, so dia set X ke atas lah, per 2 tolak 9. Okay, seterusnya, okay, kita ada kuasa 2. Okay, kalau tadi saya kata kita tak boleh kembangkan direct. Kalau macam ni, kuasa 1 dengan kuasa 1 kita boleh kembangkan macam roket tu kan. Tapi yang ni, bila kuasa 2, kita still boleh kembangkan cara cepat. Okay, cara nak kembangkan dia adalah X. X tunggu dulu. So, yang ni kita kembang cara cepat. X kuasa 2 tambah 4X tambah 4. Okay, dah macam ni, baru kita boleh kembangkan. So, X kuasa 3 tambah 4X kuasa 2 tambah 4X. So, dy dx sama dengan, okay, 3 ni darab ke depan. So, jadi 3X kuasa 2. So, kita ada 2 darab 4 tambah 8X. Okay, 4X tinggal 4 je lah. Senang kan? Okay, so kita stop dulu, nanti kita sambung.